أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Alhamdulillah para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, istimewa kita bawakan bersempena dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dalam kehidupan kita. Dan pada pagi ini Tanyalah Ustaz kita kembali bersiaran untuk sama-sama kita diskusikan, kita bincangkan tajuk harus ketika puasa. Harus ketika puasa. Kita bawakan bintang ilmuwan tetamu undangan di studio pada pagi ini yang berbahagia Ustaz Amran Yusof. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih bagi Ustaz atas kesudian sama-sama kita di Tanyalah Ustaz sempena dengan istimewa Ramadan pada pagi ini. Dan sebagaimana biasa, kepada para penonton yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau sebarang kemusykilan, jangan malu, jangan segan, malu bertanya sesat jalan. Hubungi kami 0377 261603 atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa bagi yang menonton menerusi siaran FB Live untuk tekan butang kongsi. Kita sama-sama sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan Tanyalah Ustaz juga bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Bagi yang menonton menerusi TV9, kita lanjutkan 30 minit siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus setia menonton kami sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Dan selamat berpuasa. Saya ucapkan selamat menjalani ibadah pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dapat sama-sama istiqamah sampailah ketika mana kita keluar daripada bulan Ramadan, dapat sama-sama kita istiqamah dengan amalan kita insya-Allah. Dan baiklah Ustaz, saya kira banyak yang akan kita kongsikan untuk topik pada pagi ini. Untuk topik kita harus ketika puasa, saya serahkan kepada yang bagi Ustaz untuk sama-sama kita ikuti mukadimah awalan tajuk kita pada pagi ini. Dipersilakan Ustaz. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Alhamdulillah. Baik, pada hari ini insya-Allah kita nak sembang-sembang tentang harus ketika berpuasa. Salah satu daripada juzuk ilmu di dalam bulan Ramadan yang perlu kita ambil tahulah. Saya suka nak mulakan dengan ayat Al-Quran daripada surah Al-Jumu'ah, surah 62 ayat 10. Ya, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Sadaqallahul azim. Kemudian setelah selesai salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, yakni untuk menjalankan urusan masing-masing, dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah Allah banyak-banyak dalam segala keadaan pencarian kamu itu, supaya kamu itu menjadi orang yang berjaya, yakni di dunia dan di akhirat. Dan Anas, apabila kita melihat dalam
kitab Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i yang ditulis oleh Dr. Mustafa Al-Bugham, Mustafa Al-Qin dan Ali Sarbaji, Fiqh Imam Asy-Syafi'i. Fiqh Imam Asy-Syafi'i ini dia ambil ayat ni sebagai satu dalil yang mengatakan bahawa apabila selepas kita beribadah pada Allah Taala, kita ni bebas. Buat apa yang terbaik. Tapi dalam apa yang kita buat tu harus ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut-takut langgar hukum dan sebagainya. Sebab tu kalau kita baca dalam kitab Fiqhul Manhaji ala Madhab Al-Imam Syafi'i ini, dia menyatakan bahawa harus ini adalah satu perkara yang sama sahaja. Sama ada kita buat atau sama ada kita tinggal. Sebab agama tidak menyuruh dan agama juga tidak melarang kita melakukannya. Bahkan kita diberi kebebasan. So, ada dua benda dekat sini. Yang pertama, bebas, diberi kebebasan. Jadi, di sini kita melihat bahawa buat pun tak disuruh, larang pun tak dilarang. Ini namanya harus. Bahkan oleh kerana itu, perbuatan itu tidak diberi pahala dan juga tidak diberi dosa jika ditinggalkan. Ini disebut dalam kitab Fiqh Manhaji. Selain daripada itu, asasnya kita kena faham bahawa benda ni tidaklah bukan suatu yang wajib, bukan suatu yang haram dan yang dilarang, bukan. Dan juga kalau kita baca dalam tulisan Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti ni dia mengatakan inilah mazhab kami berhubung dengan hukum harus ni. Imam As-Suyuti mazhab Imam Syafi'i, dan dia mengatakan pada kita asal pertama al-aslu fil asya'il ibahah. Asal bagi suatu perkara tu harus. Tu kena faham dulu. Asal tu, ya. Sehinggalah dia menyebut hatta yadul dalila ala tahrim. Sehinggalah datang dalil yang mengharamkan perkara tersebut, baru jatuh haram. Asasnya harus. Dan ada juga ulama menyebut al-aslu fil asya'in nafi'atil ibahah. Asal bagi sesuatu perkara yang bermanfaat harus. Walaupun tak ada suruhan, tapi bila benda tu membawa kepada kemanfaatan, maka hukum harus. Dan ada satu lagi pula kalimah yang disebut oleh para ulama, al-aslu fil asya' iddarratit tahrim. Dan asal bagi suatu perkara itu yang memberi kemudaratan adalah haram. Kalau kita tengok di sini, maka kita kena lihat perkara asas dia adalah apakah perbuatan itu perbuatan yang memanfaatkan atau perbuatan itu perbuatan yang memudaratkan. Okay? Walaupun tak ada suruhan dan tak ada larangan dalam hukum, tapi kita disuruh dalam bab harus ini melihat keharusan dalam kemanfaatan ataupun dia mendatangkan kepada kemudaratan. Maka menggunakan akal kita yang sihat ni, sebab tu indahnya manusia. Sebab manusia ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi nafsu dan ada juga akal. Maka kita gunakanlah akal, dan sehingga agama ni melarang kita memperbodohkan akal kita. Kita tak boleh ikut suka hati macam tu je. So asal kita nak boleh kata haram ke? Nanti sekejap. Harus. Sehingga datangnya dalil yang mengatakan haram. Asal kita nak kata wajib ke? Tak boleh. Harus. Ya, sehingga datangnya dalil yang memfardukan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu kan. Nak suruh orang puasa pada asasnya haruslah. Tapi bila mana ada ayat Quran yang menyuruh, bila mana ada hadis yang menyuruh, maka hukumnya jatuh kepada wajib maupun jatuh kepada sunat. Yang ni dulu yang kita nak faham, bahawa kita orang-orang yang mukallaf macam kita, yang telah berumur cukup sifat semua ni, maka kita diletakkan hukum, dibebankan dengan hukum wajib, sunat, kemudian makruh, kemudian harus, kemudian haram. Wajib memang mau tak mau dah kita kena buat, kerana itu suatu kewajiban. Buat dapat pahala, tinggal berdosa. Sunat, buat dapat pahala, tinggal rugi. Itu harus diperbetulkan tu. Kita orang Melayu ni buat dapat pahala, sunat, tinggal tak ada apa-apa. Akhirnya sampai ke tua. Tak buat. Tak buat, Ustaz. Tak buat sebab tak ada apa-apa. Tak rugi gitu. Apa pun. Tak rugi dia kata. Sebenarnya tak. Kaedah sunat adalah buat dapat pahala, tinggal rugi. Yang ketiga, makruh. Makruh benda ni tinggal. Itu dapat pahala. Buat itu adalah satu benda yang Nabi tak suka. Yang dibenci oleh Allah. Yang dibenci, Nabi tak suka. So kita tinggallah yang tu. Harus pilihan kita.
Pilihan. Kenapa ada pilihan? Sebab tiada suruhan dan tiada larangan. Tiada suruhan dan tiada larangan. Bila sampai kepada bab haram, itu dah tentulah kita kena tinggallah. Ya, maka untuk permulaan ini, maka kita nak lihat yang pemahaman asas terlebih dahulu. Masya-Allah, tabarakallah. Subhanallah, tu antara satu mukadimah yang cukup menarik daripada yang bagi Ustaz untuk topik kita harus ketika puasa. Dan di talian pada ketika ini Ustaz, kita nak raikan pemanggil kita yang pertama, Robizan Abu Bakar. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari anda Ustaz Amran. Yes. Selamat puasa. Ya, selamat puasa. Silakan soalannya. Saya nak tanya, bagi seorang yang ada kaki gastrik, dia dah berpuasa, tiba-tiba gastrik tu datang, jika dia nak buka puasa, dia harus teruskan puasa tu ke atau dia boleh buka? Baik. Itu je soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, satu soalan cukup menarik, isu gastrik ni Ustaz. Kadang-kadang kita tak cek doktor lagi, tak rujuk pakar lagi, tiba-tiba kita rasa gastrik, tu yang makan tu. Kamu kenapa tak puasa ni? Saya gastrik. Dah jumpa doktor, tak jumpa lagi. Tu kadang-kadang isu tu pun benda yang perlu dijelaskan juga Ustaz. Nak teruskan puasa ke ataupun kena berbuka Ustaz? Jadi sikit perkongsian dulu Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Soalan gastrik ni soalan daripada zaman 70-an. Semenjak saya lahir sampai umur saya 51, soalan gastrik soalan famous yang akan berulangan, malah bukan berulangan setiap tahun. Berulangan pada setiap hari pada bulan Ramadan. Okey, baik. Insya-Allah. Asasnya apabila kita berpuasa dan kemudian kita berhadapan dengan penyakit yang boleh membebankan keselamatan kita, membebankan kesihatan kita, maka kita diharuskan berbuka. Cuma sebab dia tanya bab gastrik, kita kena khusus lah. Betul. Di dalam hal penyakit gastrik maupun apa-apa, sebab kita bukan pakar, tapi nak bagi tahu asas dia umumnya adalah kita kena cek dulu dengan doktor, betul ke kita gastrik? Ke rasa-rasa atau rasa-rasa macam gastrik. Kan? Maka sebaik mungkin pada bulan Syaban tu sebelum masuk Ramadan kita jumpa doktor. Cek, saya ni setiap tahun ada masalah begitu begini, gastrikkah saya? Okey, bila doktor atau pakar diagnose dah kita tu gastrik, doktor ni dia akan bagi kaedah untuk mengurangkan, mungkin tak boleh hilang lah, untuk mengurangkan. Mungkin dia suruh kita sahur lebih sikit ke, supaya angin tak masuk dalam badan dan sebagainya. Maka kita tidak boleh menggunakan alasan selagi kita tidak berusaha untuk mengetahui puncanya. Oh saya gastrik, itu tidak diharuskan. Tapi kalau kita jumpa doktor memang diagnose, okey awak memang gastrik. Gastrik awak nampak kuat sikit, cuma kaedah ni begini. Kita cuba buat. Kewajiban dia adalah untuk niat puasa seperti biasa, bersahur seperti biasa. Jangan kata, oh besok gastrik, tak payah. Itu tak boleh. Bersahur, niat seperti biasa dan berazam untuk kukuh. So dia pergi puasa sampai satu ketika memang betul datangnya gastrik itu, dan seandainya gastrik itu membebankan keselamatan dan kesihatannya, maka dia diperbolehkan untuk berbuka. Berbuka, bukan kenduri. Bukan ya. Beza Ustaz. Beza. Kenduri dia makan tambah. Berbuka ni sekadar untuk hilangkan angin tu je lah. Tapi syarat macam tu. Nabi pesan apabila kita sakit, cari pakar. Cari orang yang mahir untuk memberi tu. Tapi kalau kita main anggap dan agak, maka kita tak boleh jatuh hukum harus. Boleh tinggal kot. Dia pakai kot tak kot ada. Tu payah tak? Tak ada. Kita tak pakai kot, kita tukar pakai jubah. Bagi faham yang ni dulu, maka hukum dia cek dengan doktor, tahu punca, berniat, berazam, insya-Allah doa minta-minta supaya Allah tolong kita. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan yang mungkin ada di luar sana dalam keadaan yang mungkin kena gastrik dan sebagainya, kita doakan mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk kita melaksanakan ibadah puasa dan juga diberikan kesembuhan insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz dan juga sidang penonton, kita ada pemanggil yang berikutnya iaitu Mamu Hanifah dari Pulau Pinang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dan Da'i dan kru-kru semua memohon doa banyak selamat dari dunia sampai akhirat. Amin. Dan Tuhan bagilah penyakit ini semua Tuhan ambil balik insya-Allah. Kita doa insya-Allah kita boleh dapat. Tapi mau puasa hari-hari mau kena puasa lah. Kita minta doa apa pun Tuhan bagi. Kalau kita tak puasa, Tuhan tak bagi doa apa pun Tuhan tak bagi. Tapi lagu nama punya soalannya. Soalan Mamu ni puasa. Tapi puasa di rumah. Di luar Mamu ni tak puasa.
duk hormat dekat bini dengan anak ayah. Tapi buatan mamu ni, adakah Tuhan nak terima mamunya puasa tu? Macam apa puasa mamu di rumah saja. Tak mamu mangkit, semua membuat siap. Tapi di luar mamu tak puasa. Lagu mana keadaan mamu? Adakah Tuhan nak bagi nikmat kat mamu dengan pahala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar tetapkan iman tak mamu. Amin, insyaAllah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mamu Hanifah dari Pulau Pinang soalan. Ni kadang-kadang ada juga situasi ni mewakili mungkin bagi pihak orang lain mengatakan bahawa kadang-kadang kita tak puasa di rumah ni sebab menghormati orang lain. Tapi mungkin dia diberikan keringanan macam Ustaz sebut tadi. Jadi macam mana situasinya Ustaz? Okey, pada hakikat saya Mamu bila dia Mamu Penang ni bila dia cakap rasa ikhlas tu. Betul rasa ikhlas. Rasa hati. Sebab kita duduk sana kita tahu kan. Okey, baik. Cerita dia Mamu, seronoknya kita dengar adalah dia masih ada dalam hati dia rasa malu. Betul. Hak tu bagus. Nah, yang tu dulu. Yang positif kita tengok dulu, dia masih ada rasa malu dengan anak bini dia. Betul. Aku bangkit sahur elok apa-apa semua elok. Tapi time tengah hari agak-agak lain macam perut rasa ni dia pergi jumpa geng dia, pergi dekat mana-mana tepi ke pantai Batu Feringgi ke mana orang tak tahu. Tang tu dia tak puasa. Okey. Jadi cerita dia pertama, saya selalu kata kepada diri saya dan kita semua bahawa setiap perbuatan kita hendaklah mencari redha Allah Taala. Betul. Jangan sesekali cari redha manusia. Bila kita takut, ittaqullah, takut pada Allah, jangan kita takut pada manusia. Kerana bila kita buat kerana Allah ini, maka kita tak akan rasa kecewa dan duka cita. Betul. Tapi kalau kita buat kerana manusia, memang manusia selalu mengecewakan kita. Maka saya pesan dengan soalan Mamu dan pada kita semua bahawa perbetulkan ibadah niat kita itulah. Ibadah niat ni sangat-sangat penting. Jadi Mamu, hak yang paling penting yang kita ada sekarang ni Allah tengah bagi elok-elok. Betul. Bagi elok-elok, so kita pergunakan dengan sedaya yang mungkin. Jangan bertuhankan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk Mamu, untuk saya, untuk orang lain semualah. Maka apabila kita buat sesuatu lillahi ta'ala. Cuma yang baiknya tadi itu ada satu ada lagi perasaan malu kepada ahli keluarga. Orang boy kita ni dah tua bangka kan, makan tak habis-habis. Yang tu harus doa pada Allah biar Allah bantu kita sikit, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan membantu menjawab kepada persoalan Mamu sebelah tadi dan banyak lagi Ustaz akan kita kongsikan. Kita nak berehat seketika. Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Istimewa bersempena dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Selamat menjalani ibadah puasa kepada seluruh muslimin dan juga muslimat. Tidak kira walau di mana jua kita semua berada. Mudah-mudahan puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Amran Yusof. Dan Ustaz, tajuk kita masih lagi harus ketika puasa. Kita nak raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita. Mazni Hasan bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita sedia maklum bau mulut orang berpuasa sangatlah tidak enak. Soalannya Ustaz, apakah boleh kita memberus gigi sebelum solat walaupun kita tahu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bau mulut orang yang berpuasa itu harum bak kasturi. Namun di sisi manusia baunya masya-Allah sangat terancam Ustaz. Mohon pencerahan, terima kasih Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam bab berus gigi atau bab bersiwak. Kalau rujuk dalam kitab Zadul Ma'ad, kita jumpa hadis daripada Ibnu Khuzaimah. Kalau rujuk dalam riwayat Imam Bukhari,
hadis daripada Amir bin Rabi'ah, Nabi sebut wa yudhkaru an Amir bin Rabi'ah qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaku wa huwa shaimun ma la uhsi aw addun. Kata Amir bin Rabi'ah, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak, baginda itu sedang berada dalam bulan puasa, tidak terhitung jumlahnya. Ya, tidak terhitung jumlahnya. Maksudnya Nabi melakukan siwak atau berus gigi tersebut. Manakala kalau kita rujuk dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri, boleh ada disebut dalam kitab Fiqh Sunnah. Ya, Said Sabiq menyatakan dalam Fiqh Sunnah bahawa mazhab Imam Syafi'i sendiri mengatakan tidak mengapa kita bersiwak sama ada awal siang ataupun akhir siang, walaupun dalam keadaan kita sedang berpuasa. Itu. Kalau kita rujuk dalam kata-kata Ibn Hajar Al-Asqalani pun sedemikian. Maka hukumnya tidak menjadi masalah sama ada siwak itu basah atau siwak itu kering. Itu perbincangan lah, itu perbincangan. Kalau nak sebut siwak basah dengan kering ni, mungkin orang kita akan bincang tentang berus gigi tanpa ubat gigi. Dan satu lagi bersama ubat gigi. Yang ni khilaf lah. Khilaf. Elok pakai, tak, sebahagiannya kata jangan pakai ubat gigi. Ya? Tapi keseluruhannya mengatakan bahawa hukumnya itu tak ada jadi masalah. Ya? Diharuskan. Sama juga kata-kata Al-Mubarakfuri. Okay? Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri juga menyatakan bahawa bersiwak itu dalam himpunan hadis-hadis Nabi SAW, maka diperbolehkan pada siang hari bulan Ramadan. Terutama dia kata tadi sebelum solat. Sama ada sebelum wudu atau sebelum solat itu, maka hukumnya tak jadi sebarang masalah, insya-Allah. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat pemanggil kita yang telah pun bersama di talian pada ketika ini, Cik Umar Abdul Majid. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan Ustaz Amran Yusof. Ya, saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi soalan saya sebelum saya buat soalannya, saya bagi pihak keluarga saya mengucapkan takziahlah kepada Ustaz Amran atas pemergian ke rahmatullah isteri yang tersayang kepada Ustaz dan juga keluarga Amin. Jadi soalan saya Ustaz begini Ustaz ni kadang-kadang kita kata harus ya Ustaz hukumnya harus. Apakah soalan saya, apakah perkara harus ni perlu ditinggalkan ataupun kita ada masa-masa yang baik itu kita harus lakukan juga Ustaz? Dan yang kedua saya nak tanya, apakah perkara-perkara yang paling baik, perkara hukumnya harus ini dilakukan dalam bulan puasa ni? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang sepatutnya lah dia katakan hukumnya harus kita lakukan yang terbaik di dalam bulan puasa ini. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umar Abdul Majid bertanya soalan apakah yang harus dilakukan. Saya silakan. Okey, baik. Berbicara tentang kalimah apakah yang harus kita lakukan, mungkin dia ada pergi hukum sunnah. Tapi hari ini kita nak sembang tentang hukum harus itu sendiri. So, pertama kita kena faham bahawa harus adalah sesuatu yang tidak disuruh dan juga tidak dilarang. Selagi tidak datang sabitan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang ataupun menyuruh. Maka yang awal pada nak bagi faham tentang soalan daripada Cik Umar ni, maka lebih kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Nampak seperti apa harus kita lakukan. Baik, kalau kita melihat offer daripada Allah Taala dalam bulan Ramadan ni, offer dia sangat tinggilah. Sangat tinggi. Kita tengok pada bulan Ramadan bila Allah suruh kita makan, Nabi suruh kita makan, sahur je dapat keindahan hidup tu penuh dengan keberkatan. Kan? Nikmat besar tu. Kemudian suruh puasa, maka nikmat dia pun besar juga. Suruh tarawih, man sama ramadana pun macam tu juga. Man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang membangunkan malam Ramadannya kerana iman pada Allah, harap ganjaran daripada Allah, maka diampun dosa mereka yang telah lalu. Maka dia kalimah apa yang harus kita lakukan, maka dia berubah menjadi sunnah. Apa yang harus kita lakukan, jom kita pergi tengok sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi sahur beberapa butir kurma, minum air, kita sahur dengan daging dan ayam kurma. Dia berbeza. Kurma juga. Kurma juga tapi berbeza itu. Itu pun lain juga. Ya, Nabi solat dalam keadaan yang penuh tartil, kita solat udah macam Charlie Chaplin. Nak menghabiskan 20 rakaat 8 minit gitu kan ya. Maka ini tidak baik. So persoalan dia apa yang harus dilakukan? Maka gunakanlah sunnah Nabi SAW untuk melakukan perkara yang terbaik. Memang itu telah dijamin oleh Nabi SAW. Orang yang ikut sunnah maka dia akan dapat apa? Dia akan dapat akhirat nanti syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita bertanya. Dan berikutnya Ustaz dan juga saudara penonton, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita Laila De La Rosa. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Semoga sihat dan selamat berpuasa. Amin insya-Allah. Baik, saya ingin bertanya berkenaan situasi. Bagaimanakah puasa seseorang nelayan laut dalam yang memerlukan mereka untuk menyelam dan berada di dalam air dari pagi hingga petang. Adakah sah puasa mereka atau diharuskan untuk berbuka atau bagaimanakah Ustaz? Mohon pencerahan. Jazakallah khairan. Okey, baik. Menyelam. Memang menyelam ni memang ada di apa kita panggil dibincangkanlah. Sama ada dia tu bukan hanya menyelam suka-suka tapi ada darurat dia atau itu tugasan dia. Betul. Kalau kita lihat kepada pendapat Imam Ar-Ramli dan Bujairimi, ya, kita melihat bahawa mereka mengatakan bahawa kalaulah menyelam itu boleh terdedah rongga kita masuk air dan sebagainya, maka hukumnya haram. Tetapi apabila kita melihat kepada pandangan lain dan banyak-banyak benda lah, maka akhirnya terbinalah satu kesimpulan. Ya, dengan dalil-dalil yang jelas terbinalah satu kesimpulan. Kesimpulan dia apa? Apabila sengaja mendedahkan mandi yang kita yakin bahawa kalau mandi, kalau berenang, kalau menyelam ni confirm air masuk. Maka ketika itu batal. Okey, batal. Tapi kalau kita yakin dia tak masuk, maka itu hukum harus. Tetapi satu lagi pula, dia tugasan dia. Dia jadi nelayan dan itulah mata pencarian dia, maka hukumnya tidak batal sama sekali. Tu. Cuma dia punya dalil tu jelaslah. Kalau kita tengok perbincangan ni, Ibn Hajar Al-Asqalani kata pernah dulu Anas dia bukan Anas ni Anas lain. Dia disebut bahawa ketika tu dia pernah duduk dalam tap mandi. Macam tap mandi lah, macam tap mandi dalam bekas tu dan dia menyelam. Penuh dengan air, dia selam tu satu badan tu, maka itu dibenarkan. Jadi kesimpulan dia sampai kepada yang tu. Saja-saja nak pergi menyelam dan kita rasa kalau menyelam hari ni confirm masuk punya, maka yang tu tak boleh. Atau saja-saja nak pergi menyelam, kita yakin bahawa tak akan masuk dalam rongga, okey? Dan yang paling kita nak recommend adalah yang ketiga. Siapa-siapa yang duduk di Kota Belud. Itu Kota Belud tu sebenarnya tu. Laila De La Rosa di Kota Belud. Okey. Maka orang di sana banyak kerja nelayan. Banyak kerja nelayan. Jadi banyaklah urusan-urusan menyelam itu dan ini, maka pada hakikatnya dibenarkan, malah tidak batal dan tidak jatuh berdosa, malah dia dapat pahala yang banyak untuk cari rezeki bagi keluarganya. Amin insya-Allah, mudah-mudahan. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan pemanggil di talian pada ketika ini Nurhayati Ibrahim. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nurhayati Ismail. Ya. Silap nama tu, masya-Allah, tabarakallah. Tapi nama betul Nurhayati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Yat ada satu soalan. Adakah perkara harus ini jika dilakukan berulang kali akan menjadikan hukumnya jadi makruh? Macam contoh dalam cuaca panas kita sekejap kita basuh muka, kita berkumur, kita mandi tu banyak kali Ustaz. Dan adakah dia juga mengurangkan pahala puasa kita tu? Itu saja soalan saya. Baik. Terima kasih Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni Kak Ayat kita antara pemanggil dan juga setia bertanya soalan, insya-Allah, tabarakallah, di Facebook. Baik, asasnya kita memahami hukum harus, tak disuruh dan tak dilarang. Tapi bila sampai waktu tengah hari, panas ni lit-lit, orang Kedah kata, panas sungguh-sungguhlah nak buat macam mana, maka ada hadis yang sangat jelas bahawa Nabi SAW ambil air dan siram kepala dia. Itu ada. Jadi kalaulah kita buat itu kerana sesuatu asbab,
Maka cantik tak? Dia akan jadi cantik. Tadi harus. Tapi bila kita buat itu kerana satu asbab untuk menghilangkan kemudaratan yang bakal tiba dalam badan kita, maka jadi cantik lah. Dan itu sebab tu maka hukumnya tak ada jadi masalah. Tetapi yang jatuh tak elok ni, yang pi makruh ni adalah apabila sat mandi, sat air rajin pun. Kerap mandi tu. Kerap. Tak cukup mandi berendam kan. Dia bulan puasa ya dia pergi cari tang mana ada swimming pool. Ambil ais batu letak dia. Yang tu tak boleh. Dia bila kita rasa terganggu sikit, panas, tu yang tu boleh. Hukum Islam ni cantik. Dia sangat cantik. Dia memahami sebab kita ni wa khuliqal insanu dha'ifa. Sangat lemah, sangat dhaif. Maka diperbolehkan, diharuskan tapi jangan melampau. Masya-Allah, tabarakallah. Dan kita pun sekarang ni cuaca sejuk, sejuk betul. Panas dan lembap sepanjang tahun ni di Malaysia ni, subhanallah. Dan Ustaz, kita raikan lagi Ustaz. Dengan izin Ustaz, soalan di Facebook sahabat kita bertanya, Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, bagi para petugas barisan hadapan atau frontliner, adakah diharuskan mereka berbuka seandainya mereka tidak mampu untuk berpuasa ketika bertugas? Terima kasih atas pencerahan Ustaz. Silakan. Baik, ada perbincangan ulama khusus bagi kerja-kerja berat. Kerja-kerja berat. Okey, kerja berat ni bukanlah maksud semua kerja berat, tapi kerja tu membebankan diri dia sehingga boleh merosakkan kesihatan diri dia. Maka ulama meletakkan satu-satu hukum dengan mengatakan bahawa mereka ini dibenarkan. Dia dengan pakai PPE kena bertugas pula sampai 18 jam kan apa semua sebagainya, maka ulama jumhur mengatakan bahawa jika itulah dia terbeban seperti mana orang yang buat bangunan tadi tu. Orang yang buat bangunan, kalau dia tak buat bangunan, bangunan tak siap, orang tak boleh masuk kerja, bisnes tak boleh jalan, apa semua tu kemanfaatan kepada orang lain. Maka ketika itu dia diperbolehkan berbuka. Tapi syarat dia adalah dia kena menyegerakan gantian lah selepas Ramadan. Ya, macam tu keadaannya. So kita bila soalan tentang frontliner, kita tahu tugasan mereka berat. Sangat berat. Tambah-tambah dengan waktu, dengan pakaian. Kita yang pakai macam ni pun duduk dalam studio pun berpeluh-peluh walaupun studio ni sejuk. Tambah-tambahlah mereka tu duduk dalam keadaan yang seharian sedemikian, berhadapan dengan kebarangkalian. Kebarangkalian sakit dan sebagainya kan. Maka tidak menjadi masalah seandainya dia itu rasa seperti kajian ulama yang mengatakan bebanan di dalam tugasan itu dan bebanan dia boleh memudaratkan kesihatan dia. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat Facebook kita yang bertanya. Dan berikutnya Ustaz, kita banyak soalan Ustaz dan juga pemanggil di talian. Pada ketika ini kita ada Haji Tokinun. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Umrah Amran dan Da'i Anas. Haji Tukinonya tadi dah panggil. Persoalannya gini Ustaz, saya nak tanya. Ini kebanyakan orang bulan puasa dia nak, yelah dia panas sangat, suka mandi-mandi dekat kolam mandi Ustaz. Kalau di hotel ke apa, dia mandi dekat kolam. Sekarang masalah Ustaz saya nak tanya, dia tengah mandi tu, dia keluar buang air ke dalam kolam tu Ustaz. Terkentut lah senang ceritanya. Jadi apa pandangan Ustaz? Batal ke tidak puasa kita? Sebab dia roga tu macam terbuka kan. Jadi itu sajalah ya soalannya bagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Terima kasih Haji Kino yang bertemankan mungkin cucunya masya-Allah di belakang tu bertanya soalan juga. Baik. Jadi itulah kadang-kadang bila macam Ustaz sebut tadi mandi dan ini masalahnya dia buang air dalam tu. Baik, dia gini, memang ada tahu, ada perbincangan jangan kentut dalam swimming pool. Misteri nanti rongga terbuka, air tu masuk. Pada hakikatnya kita kena faham satu, apa perbincangan ni bila sesuatu masuk, macam kata Imam Al-Qardawi mengatakan dia masuk tu sampai Al-Maidah ke usus perut. Jadi maka yang tu batal lah. Sebab tu bila kita bincang tentang mandi di swimming pool tadi, kita kata bahawa yang terbaik adalah tak payah mandilah. Tunggulah lepas raya besok mandilah. Elakkanlah kan. Tapi kalau dah terpaksa dah dekat rumah ayam tak ada. Tak tahulah kena potong ke apa kan, atau paip rosak kan, maka dia terpaksa juga mandi kat swimming pool tu, maka dia bolehlah mandi, tak ada masalah. Sebenarnya tidak adalah apa kita panggil perbincangan yang mengatakan batal tentang kentut atau apa semua dalam swimming pool tu. Itu adalah
perkara biasa lah, perkara biasa. Maka kita katakan bahawa yang tadi kalau perlu mandi, mandilah di swimming pool tu. Kalau sebaiknya kita elakkan mandi di swimming pool supaya kita keluar daripada khilaf pandangan para ulama tadi tu. Ada satu situasi Ustaz, orang yang setiap harinya bermusafir Ustaz. Contohnya pemandu lori dan sebagainya bawa barang kan. Jadi adakah dia diperbolehkan ataupun diharuskan untuk dia berbuka sebab setiap hari musafir dalam bulan Ramadan Ustaz? Sedikit perkongsian Ustaz. Sama juga bila kita bincang tentang hadis musafir ni, memang musafir membenarkan. Tapi kita kena ingat ayat Quran surah Al-Baqarah kan, ayat 184 mengatakan bahawa puasa itu lebih utama. Kan? Adakah dia itu boleh menjejaskan kita ataupun kalau tak menjejaskan maka dia tak disuruhlah. Tambah-tambah dia yang tiap-tiap hari jadi macam tu. Bila pula nak puasa? InsyaAllah mudah-mudahan dapat gambaran kepada kita, terutamanya mereka yang dalam situasi yang demikian. InsyaAllah Ustaz, kita akan kongsikan banyak lagi selepas ini. Kita nak berehat seketika. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Istimewa Ramadan. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Selamat berpuasa. Dan kita masih lagi berbicara topik harus ketika puasa. Kita bersama yang berbahagia Ustaz Amran Yusof. Dan bagi anda yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, 0377261603 atau terus ke laman Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa yang menonton di FB Live untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan Ustaz, kita ada pemanggil di talian pada ketika ini, Cik Ismail. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dayana dan Ustaz. Ya. Okey, sebelum saya nak tanya soalan ke Ustaz, sebelum ni saya nak ucapkan takziahlah kepada Ustaz. Ya. Yang mana kehilangan isteri tercinta bulan lepas. Okey, soalan saya pada pagi ini tanya. Ya. Haruskah seseorang membayar hutang puasa walaupun ia telah membayar fidyah? Itu je soalan ringkas saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal ganti puasa dan juga fidyah Ustaz. Mungkin Ustaz sebenarnya perbincangan tentang fidyah ni sangat luas. Fidyah ta'amul miskin ni dia perbincangan dia sangat luas. Baik, kalaulah itu kalimah harus tadi tu digunakan, adakah harus dia? Sebenarnya kalau tinggal dia bukan harus lah, dia jadi wajib. Dia jadi wajib dah. So kita kaedah dia begini, kaedah dia yang paling awal untuk kita faham adalah apabila kita tinggal puasa, fokus utama adalah qada puasa. Okey, tinggal puasa. Tinggal ni dia ada perbezaan. Tinggal dengan sengaja atau tinggal dengan tak sengaja. Contohnya kan, atau kita sibuk dengan kerja berat lah itu ini. Tapi kalau tinggal dengan sengaja, pada hakikatnya paling besar sekali sebelum qada, kita kena bertaubat pada Allah Ta'ala sebab dosa itu besar. Betul. Kalau tinggal dengan tak sengaja atau dengan urusan-urusan asbab dan sebagainya, maka di sana diperbolehkan untuk qada lah, qada macam biasa. Cuma yang saya lebih suka untuk tekan adalah satu, menyegerakan. Menyegerakan. Adakah dengan fidyah sahaja boleh menggantikan qada tu? Tak boleh. Tak boleh. Melainkan orang tu dah meninggal dunia. Tu pun contoh. Isteri saya pergi 37-38 hari yang lepas. Seandainya ada padanya tinggal puasa yang dia tak sempat qada, maka yang terbaik bagi saya adalah bukan mengeluarkan fidyah, tetapi menggantikan puasa bagi pihak dia. Itu lebih utama. Dan saya pernah buat di dalam keluarga saya dulu, ajak anak beranak 2-3 orang puasa hari Isnin, niat untuk arwah tok.
Ganti bagi arwah. Kita buat macam tu. Kita dalam satu keluarga, mungkin kita ada 5 orang. Tok tu hari tu tak sempat ganti 10 hari. Isnin sekali, Khamis sekali, bolehlah. Itu yang paling cantik. Fidyah ni adalah perbincangan tambahan, dan malah fidyah ni mungkin orang tu dia memang sakit berpanjangan dan doktor kata tiada harapan untuk sembuh. Okey, fidyah. Ataupun dengan orang meninggal. Bagi kita ni yang sakit sementara, maka wajib bagi kita qada. Lebih luaslah perbincangan itu. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan membantu kita dan juga menjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan ni persoalan berkenaan dengan ibu mengandung ni Ustaz. Hasnul Hisham Nur Azran di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan da'i. Waalaikumsalam warahmatullah. Soalannya, adakah diharuskan seorang ibu yang mengandung untuk berbuka puasa? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Sekian, terima kasih. Soalannya ringkas tetapi cukup menarik untuk dibahaskan Ustaz. Fiqh As-Siyam, Dr. Yusuf Al-Qardawi. Dia sebut beberapa hal, terutama dia ambil satu riwayat Imam Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibn Majah, menyatakan bahawa sesungguhnya Allah meringankan daripada orang musafir dengan separuh solat, maksudnya jamak qasar, meringankan daripada puasa bagi perempuan hamil dan menyusukan anak. Ya, jadi sama, tak ada masalah lah, dia mendapat keringanan. Walau bagaimanapun dia ada khilaf. Khilaf dia adalah adakah dia perlu ganti sahaja ataupun perlu ganti bersama dengan fidyah. Ya, ada pandangan yang mengatakan bahawa dia cukup sekadar ganti. Okay? Ada pandangan yang mengatakan bahawa dia ganti bersama dengan fidyah. Bersama dengan fidyah. Cuma bila kita lihat pandangan Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Sirin, ya, jika kedua-duanya, yakni perempuan yang hamil menyusu bimbang ke atas diri dan anaknya, maka dia boleh berbuka dan membayar fidyah sahaja. Ada pandangan dia tak payah qada disebabkan dua mudarat. Mudarat diri dia dan mudarat anaknya. Ini disebut bila kita tengok dalam surah Al-Baqarah 184, maka Allah kata wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib atas orang-orang yang tidak berdaya berpuasa. Tidak berdaya. Dia ni memang tak daya dah dengan anak dia, dengan dia dua-dua mudarat. Maka di sini pandangan Ibnu Abbas. Kalau kita tengok Syekh Atiyah Saqar, dia memilih pandangan ini, tapi begitulah keadaannya melihat kepada kenapa dia nak cuti puasa. Baru kita akan tengok hukum qada ataupun fidyah. Itulah antara keringanan ataupun rukhsah yang diberikan di dalam Islam, masya-Allah tabarakallah. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi sahabat pemanggil kita di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Oh, nampaknya talian terputus. Tak apa, insya-Allah kita akan raikan selepas ini, mungkin ada pemanggil yang berikutnya. Tapi sebelum itu Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita Al-Ali yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz dan da'i yang dihormati. Waalaikumsalam warahmatullah. Adakah diharuskan untuk kita menitik ataupun menitiskan ubat di mata semasa kita berpuasa kerana mata dalam keadaan kering Ustaz? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Seluruh perbincangan jumhur ulama mengatakan bahawa mata bukan rongga yang terbuka. Maka kita titik tu pun kerana asbab tertentu. Mata kita kering ke, sakit ke, pedih ke dan sebagainya, maka hukumnya titik sajalah. Cuma jangan titik banyak sangat tu kan. Nak bagi basah ke apa, boleh atas dasar untuk beri kesihatan kepada kita. Itu jumhur lah. Paling penting kita ingat dia bukan rongga yang terbuka. Maka kita harus boleh tak ada masalah. Allahu akbar, masya-Allah tabarakallah. Jadi mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya Ustaz, banyak soalan hari ini, subhanallah kan. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kekuatan kepada kita dan berikan satu gambaran kepada kita bahawasanya Islam memberikan keringanan untuk kita berbuka seandainya ada mudarat-mudarat yang tertentu. Dan Muhammad Izzuddini Ustaz di Facebook yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan da'i. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah hukum seorang suri rumah yang sedang memasak merasai makanan tanpa menelannya
pada bulan puasa di bulan Ramadan, Ustaz. Mohon curahan ilmu, Ustaz. Terima kasih Pak Semah. Biasa letak di ujung lidah, Ustaz. Ya. Cantik tu hukum dia harus tu. Memang letak dia harus. Dia rasa. Cuma rasa tu dia boleh jadi sunnah, harus bertukar menjadi sunnah. Sebab bila dia rasa, dia buang, bagus. Saat lagi suami nak makan, anak nak makan, dia akan sedap. Jadi sunnah, cantiklah pahala, manfaat. Tapi kalau dia rasa tu kan. Banyak betul rasa tu. Itu tak boleh lah. Dia akan jatuh makruh. Baik. Kalau kita lihat daripada pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu Abdullah bin Sayyidina Abbas, ya, radhiyallahu anhuma, dia pernah kata la ba'sa an yadhuqal khall aw syai'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa sha'im. Tidak mengapa seseorang yang berpuasa merasai cuka, mencicipi cuka atau sesuatu makanan lain selama tidak sampai ke kerongkong. Dia sampai halqah. Ya, tak sampai kepada halqah, maka hukumnya dibenarkan. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Walaupun hadis ini disebut sebagai hadis yang muallaq, yang terputus sedikit, tapi ulama meletakkan kesimpulan jumhur dalam pandangan rasa. Cuma macam biasa juga. Rasa bila melampau tu bukan rasa, tu makan. Rasa. Sendawa. Sampai sendawa. Tu bukan rasa dah tu. Ya? Maka hati-hati. Dia tekat rasa sikit di lidah dan kemudian buang, dia tak sampai ke kerongkong, hukumnya tak ada masalah. Masya-Allah, tabarakallah. Ini mudah-mudahan memberi panduan kepada ibu-ibu di luar sana ataupun mereka yang memasak. Subhanallah. Dan berikutnya, Ustaz, kita raikan pemanggil di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Saya Haiza daripada Bertam, Kepala Batar. Ya, silakan soalannya. Okey, soalan saya berkenaan dengan haid. Ya. Sekiranya seseorang itu datang haid melebihi 14 hari, baik. Dia dikira penyakit. Tapi bagaimana pula hukum dia dengan puasa? Ya, baik. Itu saja. Terima kasih soalannya. Assalamualaikum. Baik, soalan berkenaan dengan orang perempuan ni, masalah haid, Ustaz. Sependek-pendek tempoh haid dan sepanjang-panjang tempoh haid. 24 jam dan juga 15 hari, 15 malam. Sedikit pun saya berusaha. Cuma saya tak berapa clear tadi dia kaitan dengan puasa tu. Okey, baik. Kita kaitkanlah, kita kaitkan. Haid minimum 24 jam. Satu hari lah. Hang mai pukul 7 pagi, hang tunggu sampai 7 pagi esok. Tengok. Kalau dia kering total, jadi boleh mandi dah. Betul. Tapi kalau dia pi sampai total 15 hari. 15 hari tu dia kering ataupun masih ada, maka selepas itu sudah dikira sebagai istihadah, darah penyakit. Jadi macam mana nak kait pula? Boleh puasa ke tak boleh puasa dah? Maka dia kembali kepada yang awal tadilah. Yang ni kalaulah haid tu memang kering dalam tempoh 24 jam. Dan selama ni pun dia duk mai tak apa betul. Setengah hari, 1 hari, 2 hari tak teratur. Dia ganggu hormon, maklumlah. PKP. Tu kan. Emosi tak betul, dia digangguan. Maka hukumnya kalau katakanlah dia 1 hari tu, maka dia clear dah, maka wajib mandi dan puasa. Dan kalau dia mai juga, dia sambung haid sampai total 15 hari. 15 hari itu dia wajib mandi dan esoknya dia wajib puasa. Kerana darah yang hari ke-16 adalah darah istihadah. Yang tu ajalah. Masya-Allah, tabarakallah, memberi panduan. Dia kadang-kadang orang lelaki pun kena tahu, Ustaz. Masya-Allah, kita ada anak perempuan, kita ada mak, kita ada isteri dan sebagainya. Orang lelaki bila isteri tanya, dia kata la adri. La adri, masya-Allah. Senang jawapannya, Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Kalau macam tu dia kena wajibkan isteri dia untuk keluar belajar. Ya, betul. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin ada lagi gambaran-gambaran ataupun poin penting yang Ustaz nak kongsikan dengan para penonton. Dipersilakan sementara kita menantikan soalan daripada sahabat. Okey, baik. Kita, saya lebih suka perkara harus ni adalah perkara yang tidak disuruh, juga tidak dilarang. Betul. Tapi saya lebih suka menyarankan kepada kita adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Apa yang Nabi tunjuk, maka itulah yang terbaik. So kita tak payah duk kona sana, duk kona sini, buat penat badan saja. Kita ambil cara Nabi SAW. Nabi suruh ambil ruang dan peluang yang telah Allah bagi kepada kita ni. Ramai manusia yang dia tak ambil macam ni dan akhirnya dia lalai dan dia rugi. Maka sebab itu pada hari ini saya selalu tekan, siapa-siapa nak buat apa pun rujuk dalam hadis baginda Nabi SAW. Sahih saja, jom kita beramal, kita akan mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting. Mudah-mudahan memberi gambaran kepada kita. Dan mungkin kita nak raikan lagi Ustaz soalan daripada sahabat kita.
Oh, nampaknya panggilan mungkin selepas ni Ustaz kita akan raikan, tapi kita akan mungkin ada satu situasi ni juga mungkin ingin penjelasan daripada yang bagi Ustaz tentang waktu untuk berbuka puasa, dan terkadang bila kita berbuka apakah keharusan kita makan dalam keadaan yang bagaimana. Jadi kadang-kadang makan sampai susah nak beribadah. Jadi harus ni takat mana Ustaz makanan Ustaz? Sebab itu perkara-perkara yang harus itu dimanfaatkan, macam kita bercakap bab awal tadi tu. Dimanfaatkan akhirnya jadi sunnah. Buka puasa, Allahu Akbar, calo-calo. Jangan tangguh ke? Jangan tangguh. So, bismillah, nah makan. Kurma pun boleh, kuih pun boleh. Makan sikit-sikit, minum air 2-3 teguk. Rehatkan badan sekejap, solat maghrib. Cuma adalah Nabi pesan, kalau dah makanan terhidang di meja, maka makanlah dulu. Memang tiap-tiap hari hidang. Akhirnya lambat. Kalau tak lambat. Kan? Jadi kita yang paling baik ni kita makan hak sabar sikitlah. Ustaz boleh tak nak makan lain sikit pada kurma? Boleh, tak ada masalah apa. Sunnah dulu, ikut sunnah dulu, insya-Allah kita akan berjaya. Yang paling penting balik kepada sunnah. Insya-Allah. Tabarakallah. Baik Ustaz, sebelum kita nak berehat, mari sama-sama para penonton kita dengarkan sedikit perkongsian daripada yang berbahagia Ustaz Don Daniel, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kata pepatah, mengukir ilmu pada orang tua seumpama mengukir di atas air. Dia tak lekat, dia cepat hilang. Mengukir ke atas anak-anak umpama mengukir di atas batu. Dia akan ingat, dan itulah kita. Syukur alhamdulillah, ibu bapa kita mendidik kita untuk berpuasa. Maka begitu jugalah dengan generasi hari ini. Kita sebagai ibu bapa mestilah mengukirkan rukun Islam ke dalam diri mereka untuk berpuasa. Kata ulama, mendidik anak-anak ada kaedahnya. Antaranya ialah Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Begitu juga dengan Dr. Syekh Abdullah Nasih Ulwan dan ramai lagi ulama-ulama yang lain. Semuanya mengambil kaedah ini adalah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Bagaimana cara Nabi bermuamalah dengan anak-anak. Dapat disimpulkan ada 3 step utama mendidik anak-anak berpuasa. Dalam masa yang sama boleh guna kaedah ni untuk yang lain juga ya. Yang pertama, berikan mereka ilmu. Yang kedua, berikan mereka peluang untuk mengamalkannya. Dan yang ketiga, sampai masa untuk mendisiplinkan mereka apa yang mereka tahu. Kaedah yang pertama, berikan mereka ilmu. Di sinilah waktu yang sangat penting untuk kita terapkan kepada mereka kerana Allah, mengikut sunnah Rasulullah, puasa untuk takutkan Allah, sayangkan Nabi, sama macam Nabi-Nabi yang dulu, sama macam para sahabat. Puasa ada rukunnya, ada batalnya, ada sahnya. Ini waktu yang kita terapkan. Lepas anak-anak dah melalui fasa ini, maka sampailah masa untuk kita praktikal. Ingat, masa praktikal ini, anak-anak akan cenderung untuk buat salah. Kalau dalam puasa, anak-anak cenderung untuk buat salah. Kalau dalam puasa, anak-anak cenderung nak buka puasa sekerat hari. Maka kita kena terima bahawa mereka dalam proses praktikal. Jadi, kita yang kena guide mereka, berikan mereka sokongan. Okey abang, semalam sampai pukul 12 saja abang dah buka puasa. Very good. Hari ni kita try sampai pukul 1, okey? Esok kita sampai pukul 2.
Dan masa inilah untuk kita terapkan kepada mereka. Kalau siapa puasa penuh, abah beli game dekat dia. Siapa puasa penuh, ibu bagi RM30 untuk dia. Siapa kali ni kita semua khatam Quran bulan Ramadan, abah bawa pergi berjalan nanti hari raya. Inilah kaedah nabawiyah yang diajar untuk memberi ganjaran. Dan satu lagi kaedah yang penting, jangan lupa puji dan hargai anak-anak yang berlatih. Walaupun mereka tak berlatih banyak pun, puji mereka. Hebat abang. Berikan aplaus untuk mereka, kerana ini akan membangkitkan semangat mereka untuk beribadah. Ayah, ibu, kata Nabi, anak-anak ibarat kain putih. Ibu bapaklah yang mencorakkannya. Ingat, corak kepada anak-anak akan lekat seperti mengukir di atas batu. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Untung ibu bapa yang ada anak-anak yang soleh. Lebih beruntung anak-anak yang ada ibu bapa yang soleh. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Istimewa Ramadan. Masih lagi kita bersama yang berbahagia Ustaz Amra Yusof dengan topik harus ketika puasa. Masya Allah, tabarakallah, telah banyak yang dikongsikan oleh yang bahagia Ustaz. Terus menghantarkan soalan kepada kami. Hubungi 0377261603 atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda di laman rasmi Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa untuk tekan butang kongsi yang menonton di FB Live. Sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insyaAllah. Dan berikutnya Ustaz, di talian pada ketika ini kita raikan pemanggil yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Nama saya Muhammad Hazri dari Johor Bahru. Ya, silakan tuan. Saya nak tanya satu soalan. Yang kalau seorang yang test COVID-19 punya cara tu, kan dia buka dia buat secara rongga terbuka dekat hidung tu. Saya nak tahu apa hukum dia dan masih puasanya masih sah ke atau dah terbatas. Baik. Itu saja. Itu. Okey, terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Baik, ujian calitan ataupun swab test, adakah membatalkan puasa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita melihat kepada penggunaan alatan perubatan yang ada yang batal puasa, ada yang tidak batal puasa, kita melihat kepada fatwa tu dan kita boleh kaitkan calitan tu dengan beberapa cara perubatan lainlah. Maka hukumnya tidak membatalkan puasa. Disebabkan yang pertama, dia digunakan untuk perubatan. Malah perubatan ni bukan hanya untuk diri dia sahaja, malah takut membebankan orang lain. Sebab tu bila kita belajar dalam bab sakit, untuk ubat diri kita yang sakit, maka hukumnya sunnah saja. Nak berubat boleh, tak mau berubat tak apa. Tapi bila penyakit itu memberi wabak kepada orang lain, maka wajib ketika itu dia berubat. Mudarat kepada orang lain. Mudarat kepada orang lain kan. Jadi wajib dia berubat. Jadi hukum pertama sekali, alasan dia adalah sebab yang tu adalah sebab perubatan. Betul. Menyelamatkan ummah yang lain. Yang kedua, apabila dicalit itu, maka benda tu tidak ditinggalkan di dalam, maka dikeluarkan balik. Maka hukumnya tidaklah membatalkan puasa. Dan risaulah untuk buat COVID test. Allahu Akbar. Kadang-kadang dia bimbang. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi bila dengan jawapan tersebut, mudah-mudahan terjawab persoalan yang diajukan. Dan berikutnya Ustaz, juga pemanggil kita nak raikan yang berikutnya di talian pada ketika ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Puan Siti Rohani, apa khabar? Ya, saya. Alhamdulillah sihat.
Ya, silakan soalannya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya kepada Ustaz, ada dua perkara lah. Kita kalau wuduk untuk nak solat, kita disunatkan berkumur-kumur dan menyedot air di hidung tapi tak sampailah setelan lah. Apakah hukumnya itu membatalkan ataupun makruh ataupun harus? Dan satu lagi, kalau telinga kita terasa gatal, kita korek. Ada orang mengatakan batal. Dan hidung gatal, korek-korek pun ada mengatakan batal. Adakah ini benar Ustaz? Itu aja soalan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua soalan di situ daripada Siti Rohani. Subhanallah soalan. Biasa juga kita dengar tentang korek telinga ataupun menggaru telinga dalam keadaan rongga terbuka Ustaz dan juga berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung Ustaz. Baik. Yang pertama, apabila kita ambil uduk. Ambil uduk ni memang disuruhlah kita untuk berkumur dan istinsyak. Tapi Nabi pesan dalam bab berkumur dan istinsyak ni terutama pada bulan Ramadan. Nabi pesan dalam hadis Laqit Sabirah. Nabi kata asbiril wudu'a wa khallil bainal asbi' wa baligh fi al-istinsyaq illa an takuna sha'iman. Sempurnakan wuduk kamu, sela-selakan jari kamu, hiruplah air ke dalam hidung, maksudnya istinsyaq dengan kuat, melainkan jika kamu sedang berpuasa. Kan ya. Jadi bila berpuasa boleh ke tidak berkumur dan istinsyaq? Boleh, tetapi jangan dilakukan dengan kuat seperti di luar bulan Ramadan. Sama seperti kita terpaksa membersihkan hidung ataupun korek telinga lah, kita kata bahasanya korek hidung dan korek telinga lah. Puan Siti Rohani kata tadi, saya dengar orang kata. Dengar orang kata. Dengar orang kata banyak auta lagi dusta. Masya-Allah. Sukar nak jumpa fakta. Allah. Tu kan. Maka kita tak boleh dengar orang kata. Maka kalaulah ada keperluan untuk kita bersihkan hidung, udah bernapas pakai mulut gitu kan, maka bersihkanlah hidung awak. Dia jangan korek hidung orang aja. Kemudian masa telinga juga macam tu juga. Kalau perlu maka bersihkanlah. Paling-paling kalau dah tak ada kerja, itu bahaya tu. Bila benar tu tak ada kerja korek, tak ada kerja korek, tak ada kerja. Bosan lama sangat puasa. Tu kan. Yang tu makruh, tunggu tak buka-buka kan ya. Itu hukum makruh. Tapi asasnya harus tak? Harus. Malah harus tu boleh memberi kemanfaatan jika menghadirkan kebaikan kepada kesihatan kita, insya-Allah. Allahu akbar. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan soalan sahabat Facebook kita yang bertanya, Anna Karnina. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah harus ketika berpuasa wanita yang memakai lipstick untuk melindungi wajah yang pucat dan lesu sepanjang menjalani ibadah puasa supaya nampak segar dan bertenaga? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih soalannya Ustaz. Lipstick. Baik, okey, asasnya lah kita ni memang segar dan bertenaga. Tapi mata kita dikelabu dik setan. Ya, tak cantik. Sebenarnya dah cantik dah. Tak yakin diri Ustaz? Ya, kita rasa macam aku tak cantik. Dah, awak dah cantik dah. Cuma kita tak yakin. Kita kena tampal, kena buat sampai macam tu lah baru kita yakin. Baru cantik. Hari kita tak cantik rupanya. Bukan. Asas manusia tu dah cantik dah. Memang dah cantik, elok dah. Baik. Tetapi lah macam dia tanya tadi tu, kalau setakat kita nak tacap-tacap macam kita nak masuk TV. Betul. Tu kan. Ditacap-tacapnya sikit lebih kurang macam tu kan. Boleh ke tak boleh? Boleh, tapi jangan melampau. Betul. Jangan melampau. Lipstick itu kan. Tu pun hati-hati juga. Hati-hati juga sebab orang perempuan ni dia cantik. Orang perempuan ni Allah Taala cipta dia tak macam biasa. Allah Taala cipta orang perempuan ni macam Ferrari, Lamborghini, luar biasa. Lampu depan cantik, lampu belakang cantik, steering cantik, semua cantik. Mahal pula tu. Kualiti tinggi. Macam kita orang lelaki Allah cipta macam lori. Tu kan. Dia tak apa cantik, buat macam mana pun nampak seketui macam tu je. Jadi orang perempuan kena jaga penampilan. Tapi kalau sekadar dia nak alihkan masalah bibir dia yang kering, dia pakai lip ice ke, dia pakai pelembab lip balm ke apa, itu okey. Cuma nak pakai lipstick jangan melampau. Mungkin ada orang tanya, Ustaz, pakai lipstick dia macam dia rasa dia jangan menjilat kan? Bibir pula Ustaz. Dia pergi kat bibir dia duk rasa lipstick tu. Manis tu. Jadi elakkanlah daripada perkara tersebut, tetapi tidaklah dihukumkan haram. Tapi yang paling penting, yakinlah awak tu dah cantik. Betul. Dah.
Allah Ta'ala ni dia cipta tu cukup cantik dah. Betul. Maka kita jangan risau dengan hal tersebut. Untuk touch up sikit-sikit dipersilakan. Masya-Allah. Pokoknya kena yakin dengan diri sendiri. Masya-Allah, tabarakallah. Dan berikutnya kita raikan pemanggil lagi Ustaz di talian pada ketika ini, Cik Abdullah Osman. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan soalannya Ustaz. Ada dua. Yang pertama Ustaz, tentang kalau kita kena asma, kita yang kuat, jadi kita gunakan inhaler, bolehkah Ustaz? Baik. Dan lagi satu ialah tentang bagaimana tentang pakai minyak wangi dan juga minyak atar di bulan puasa. Itu saja. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Soalan yang cukup menarik daripada Encik Abdullah bertanya tentang penggunaan inhaler untuk orang penyakit mengalami asma dan juga minyak wangi Ustaz. Kadarnya Ustaz. Okey, baik. Yang pertama sekali kita kena faham apa-apa rawatan terhadap penyakit dan sesuatu tu tak masuk ke usus perut dia. Ini telah dibincang dengan begitu jelas, telah difatwakan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi bahawa tidaklah menjadi masalah dalam hal inhaler ni. Tapi perbincangan mendalam lebih banyak lah. Lebih banyak tu tuan tadi tu yang bertanya tadi apa? Cik Osman? Cik Abdullah. Cik Abdullah. Dia bolehlah cek lagi lah dengan Jabatan Mufti dan sebagainya. Itu yang terbaik. Tapi asasnya apa-apa perubatan seperti inhaler ni memang dibenarkan sebab dia ni masuk sampai ke paru-paru. Dia tak masuk sampai ke kita punya usus. Kemudian dalam hal pakai minyak wangi ni bagi dah memang jelaslah dalam hadis kata orang lelaki minyak wangi dia bau kuat, warna dia ni warna sikit. Tapi perempuan minyak wangi dia tu warna dia nipis tapi bau dia perlahan. Yang ni cuma jangan melampau. Boleh tak pakai minyak wangi? Boleh, tak ada masalah. Tak ada hukum mengatakan batal puasa bila pakai minyak wangi, tak ada. So boleh pakai. Boleh, jangan melampau juga. Ini dia duduk tingkat 6, kita duduk G dah bau dah dalam lift. Dia tak bolehlah, jangan melampau sangat. Tapi kalau setakat kita nak pakai deodoran, nak pakai telkem, dulu kita masa kecil-kecil pakai bedak Katipura. Tu kan bedak baby tu kan. Yang tu tak ada masalah lah. Yang tu sikit-sikit tu insya-Allah. Dia perkara penting jangan melampaui atas. Allahu Akbar. Pokok pangkalnya jangan melampau Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Baik, berikutnya Ustaz, di talian pada ketika ini kita raikan pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ya, seperti talian. Salam Ramadan semua Ustaz. Apa khabar Ustaz? Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya, saya Puan Salihah dari JB. Ya, silakan soalannya. Ini saya nak tanya kan Ustaz kan. Yep. Katakan suami kita kerja berat kan, dia tak boleh puasa. Ya. Tahu saya, kita kalau kasih makan masakan suami kan bulan puasa ni kan banyak pahala kan Ustaz. Tapi masalah saya, katakanlah dia ni tak boleh puasa. Jadi kita masakkan untuk bekal dia tu Ustaz. Apa hukumnya Ustaz? Baik. Adakah kita berdosa Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, isteri misali Ustaz. Masya-Allah. Dan ada keuzuran yang diberikan. Betul. Jadi mungkin sedikit panjangan daripada Ustaz. Baik, yang paling penting kita syok. Dia rancak pagi tu. Dia sangat rancak. Okey, baik. Kalau kita tengok pandangan Dr. Wahbah Zuhaili dalam bab kerja berat tadi tu kan. Telah kita bincang tadi tu, memang kalau kerja tu kerja yang tidak penting, boleh ditinggalkan, maka dia wajib tinggalkan. Kerja bukan tinggalkan puasa. Tapi kalau kerja tu kalau ditinggalkan akan timbul kemudaratan, paip pecah di tengah-tengah jalan raya apa semua, orang tak boleh lalu sebagainya, maka ketika dia berbuka, hukumnya dia tidak berdosa. Soalan dia, apakah hukum bini masak untuk dia? Betul. Betul kan? Baik. Soalan tu haruslah dijawab dengan kerja tadi tu. Adakah kerja tu memang kerja membebankan? Cuma yang kita nampaklah macam betul nak berbuka. Awal-awal dia bawa bekal. Allahu Akbar. Kaedah dalam agama adalah dia kena buat apa kena? Sahur macam biasa. Niat macam biasa. Dan kemudian tambah kekuatan, doa, ya Allah beri aku kekuatan hari ini supaya aku dapat kuat.
Itu paling penting. Tapi kalau pagi-pagi goreng cok kodok, dah standby siap macam memang tak mau puasa dah. Maka hukum isteri memasak tu sebenarnya tak ada masalah. Sebab dia tu kena taat pada suami dia. Betul. Suami dia kata, "Satgi saya nak makan apa? Bukannya ada apa kat situ. Duduk atas kren tu. Apa nak hantar food panda ke apa-apa sajalah pengantaran lah." Jadi nak buat macam mana? Hukumnya jelas. Jelas dia apa? Jelas dia adalah apabila suami suruh tu kita tak payahlah gaduh sangat sebab dia pun kerja berat, maka hukumnya insya-Allah tak ada masalah. Cuma suruh suami tu niat bagi betul dulu. Sahur bagi elok dulu. Jangan fikir sat lagi buka yang tu. Allahuakbar. Masya-Allah tabarakallah. Yang lagi masalah ugut isteri pula Ustaz. Insya-Allah. Ini kita kena elakkan perkara yang sedemikian insya-Allah. Dan berikutnya di Facebook Ustaz kita raikan soalan Mas Niza. Assalamualaikum Ustaz. Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, apakah hukumnya harus kita melihat masakan atau menu-menu yang ada dalam TV, YouTube, majalah untuk mendapatkan idea Ustaz? Juadah berbuka puasa. Mohon penjelasan daripada Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Ni orang yang suka masak ni Ustaz, masya-Allah, tabarakallah. Orang lah ni, kalau tak ada buku, tak jadi. Tak jadi, Ustaz. Orang dulu dia main Bali ni, Bali masak dari hati. Campak-campak dia campak. Jadi, kita ni tu dia punya 80 berat. Pasal tu Bali. Orang lah dia tengok buku, dia tengok itu, dia tengok buku, start. Betul. Dia tengok je buku. Menghayati. Kan ya. Malah yang paling tak elok sekali, ada grup pula ni. Ada satu grup dia cerita pasal apa. Grup tu, dalam grup dia ada grup apa, masak tak jadi. Masak tak jadi. Tu kan. Jadi hakikat dia boleh ke? Boleh. Tapi janganlah awal-awal pagi dah cek. Baru lepas makan sok, orang Kedah katakan. Baru lepas bersahur, dah tengok dah menu apa untuk berbuka. Al-Ghazali dalam kitab Ihya menyebut barang siapa yang di pagi-pagi sudah berkira-kira untuk berbuka dengan makanan-makanan tertentu, maka sia-sialah Ramadannya pada hari itu. Yang ni yang kita paling takut. Bolehlah nak tengok saat lagi lah, lepas-lepas Zuhur ke, nak pergi beli barang kan. Bolehlah nak tengok menu kesukaan suami. Kalau nak ikut menu kesukaan suami ni, kita dah menikah 20 tahun, tak payah tengok menu. Tak payah tengok resepi dah. Boleh masak baling-baling macam tu cukup lah. Dah memahami dah Ustaz. Dia dah memahami, dia tengok laki balik pun dia tahu. Kalau laki balik jalan ghostan ke apa ke tu, dia tahu dah macam mana keadaan tu. Jadi cuma tak ada masalah. Bentuk ni tak ada masalah. Cuma hari ni kita kena ambil peduli dari Anas dah. Sebab kita banyak buang masa kat handphone. Tolak. Habis dah 2 jam. Habis dah 2 jam. Satgi lipat letak situ pula tengok drama kan. Habis pula setengah jam. Quran pi tang mana, zikir pi tang mana, apa pi tang mana. Last sekali bazar Ramadan. Allahu akbar. Dan sikit Ustaz dah sebut tentang tadarus. Tadarus ni kita membaca seorang ke atau bagaimana Ustaz? Apa yang lebih harus kepada kita untuk baca? Sebenarnya kalau ikut tadarus asasnya adalah Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi paling kurang berdua lah cantik. Kalau kita nak tilawah seorang pun okey, tak ada masalah. Cuma kita buat dalam kumpulan tu baguslah. Cuma yang tak bagusnya kita baca orang dengar, depa baca kita tak dengar. Kita tak teliti. Itu nama dia bukan khatam tu. Kita masa orang baca kita duduk berjalan, duduk tengok handphone. Ini harus diperbetulkan. Yang dikatakan khatam adalah kita baca, orang lain perhati. Lepas tu orang lain baca, kita pun perhati setiap ayat tu. Itu nama dia khatam. Begitu. Jadi kalau dapat baca seorang lagi baik sebenarnya. Pasal apa? Kita baca seorang-seorang ni dia lebih lebih menghadirkan rasa khusyuk dan sebagainya. Tak rasa risau satgi depa duk teguk no mati terus kita. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Mudah-mudahan memberikan gambaran kepada kita untuk harus ketika puasa. InsyaAllah banyak lagi yang akan kita kongsikan kepada para penonton untuk topik kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan tamat di TV3. Kita akan sambung lanjutan 30 minit di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru istimewa Ramadan lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terima kasih kepada para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Amran Yusof untuk kita bicarakan topik harus ketika berpuasa. Dan Ustaz, kita nak raikan lagi soalan daripada rakan pemanggil kita di talian pada ketika ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian? Saya Muhammad Lisan daripada Labis Johor. Ya, silakan soalannya, Ustaz. Saya nak bertanya kepada Ustaz. Saya OKU. Ya, Masya Allah. Saya tak boleh kencing normal. Jadi saya doktor terpaksa tebuk lah daripada bawah perut tu yang direct ke penyakit kencing kan, pakai kateter tu. Ya, baik. Jadi kadang-kadang pada waktu siang saya terpaksa kalau dia licin ke problem, saya pasti cabut dan masukkan balik semula. Yang baru lah. Baik. Jadi saya nak tahu apa dia punya hukum dia. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih rakan pemanggil kita dari Labis bertanya. Mudah-mudahan diberikan kekuatan dan juga semangat untuk menempuh kehidupan. Subhanallah. Dan ini orang yang tabah ni Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin sedikit penjelasan. Baik, asas untuk kita faham adalah sakit apabila tiba kemudaratan kepada kita, dan kemudaratan menyebabkan bertambahnya kemudaratan jika kita puasa, maka hukumnya dia dibenarkan untuk berbuka. Macam kita bincang tadi, kalau sakit itu berpanjangan, dia boleh keluar fidyah, tak perlu qada sebab tak ada kekuatan. Tak ada harapan untuk sembuh. Tak ada harapan untuk sembuh. Kemudian seterusnya cakap tentang wire yang dimasukkan tu. Kadang-kadang dia bila jadi apa-apa dia terpaksa cabut dan masukkan balik hukum itu. Jadi kalau kita renung pada pandangan-pandangan dalam ilmu perubatan, maka hukumnya tidak menjadi sebarang masalah. Tak jadi masalah disebabkan bukannya masuk makanan, bukan masuk benda yang mengenyangkan, bukan masuk nutrisi di dalam tubuh badan kita. Kita cuma tarik dan kemudian masukkan balik wire, macam kita guna korek telinga tadi itulah. Kita guna cotton buds dan sebagainya. Hukumnya itu diharuskan. Diharuskan tambah-tambah bagi orang yang sakit. Sebab tu orang sakit ni saya bila orang sakit ni, saya teringat arwah isteri saya. Bila isteri saya mengadu sakit, walaupun kita memang kesian dengan dia, tapi saya selalu kata, kalau kita nak cerita kita sakit, saya selalu kata awak kena fikir yang Nabi kekasih Allah pun sakit. Kalau kita nak cerita kita mati, awak kena ingat bahawa Nabi kekasih Allah pun mati. Macam tu. Jadi kita jangan bebankan diri kita gitu. Tapi Islam ni dia ada jalan-jalan kemudahan terhadap orang yang sakit, dan tidaklah semudah itu membatalkan puasa dia, maka dia boleh beramal dengan perkara tersebut. InsyaAllah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya dan dapat dijadikan sebagai satu panduan. Dan Ustaz, berbicara tentang keharusan puasa Ustaz, tentang berbuka puasa. Kadang-kadang orang tunggu azan tak azan-azan juga. Mungkin ada masalah teknikal, mikrofon dan sebagainya. Jadi nak tunggu waktu untuk berbuka ni, apakah panduan yang terbaik untuk kita nak tunggu takwim ke, nak kena tengok azan dan sebagainya? Mungkin dia kaedah dia begini. Azan itu untuk orang solat. Untuk orang solat. Panggil orang solat. Okey, kadang-kadang tak azan pun tapi waktu dah masuk. Betul. Tu kan. Maka azan tu sekadar nak bagi tahu kata solat. Tapi kalau azan tak dilaungkan, waktu dah masuk, kena solat kan? Kena solat. Macam tu juga kaedah berbuka puasa. Tunggu azan, tunggu. Tok bila sakit perut, ulang keluar masuk. Ya, sahur sampai dah ikan pari. Masya Allah. Itu ayat awal saya cerita ikan pari. Kan? Keluar masuk, dia duduk macam tu ya. Akhirnya lepas 8 minit baru dia azan. Kita duduk tunggu. Lama ke 8 minit? Lama tu kan. Macam mana gaya? Tak perlulah. Kita ni hari ni diberi kemudahan yang sangat banyak lah. Kita ada takwim, kita ada jam tangan, kita ada handphone, kita ada apa semua. TV pun ada. TV ada ni. Duduk tengok Tanyalah Ustaz ni kan. TV ni pun dah berkeluar macam-macam dah. Betul. Maka tak perlulah kita menunggu azan. Yang kita harus tunggu adalah masuknya waktu. Simple lah. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab dan juga memberi gambaran kepada kita. Kadang duduk tunggu azan lama betul, tak azan lagi. Masya Allah, tabarakallah. Dan berikutnya di talian pada ketika ini Ustaz, pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum.
Oh, mungkin terputus Ustaz. Masya-Allah, tak apa. Kita akan raikan mungkin sebentar lagi. Kita nak raikan dulu sahabat Facebook kita Ustaz. Soalan yang berikutnya, Pak Suli Romli di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, apakah perkara harus yang membolehkan seseorang itu terpaksa tidur pada siang hari di bulan Ramadan tanpa mengurangi pahala puasanya kerana dia tidak dapat mengelak daripada tidur? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih, biar tahu jangan keliru. Masya Allah, tidur ni Ustaz, kadang-kadang kalau dia bangun pula, dia banyak nak buat benda-benda yang tak berfaedah. Hari mungkin dia rasa tidur tu lebih bagus untuk dia Ustaz. Mungkin maksudnya tidur menyelamatkan dia dari maksiat dan dosa lah. Okey, baik. Kita ada baca hadis sebenarnya, an-naumu sha'imul ibadah. Tapi kita kena faham bahawa hadis itu dhaifun jiddan. Kan tak boleh pakai itu. An-naumu sha'imul ibadah. Kita pun dengar-dengar, oh tidur itu adalah satu ibadah. Tidur daripada pagi sampai petang. Pahala. Tapi sebenarnya ada perbincangan. Ada perbincangan, ulama berbincang tentang salah batal ke tidak puasa orang yang tidur ni. Tidur ni daripada sahur, lepas subuh sampai maghrib. Masya-Allah. Ulama kata sah puasa dia, tapi dia kena wajib qada dan bertaubat atas tinggalnya solat yang ditinggal itu. Jadi bila Pak Su ni duk tanya pasal tidur, tapi dia kalimah dia menyebut terpaksa. Mungkin maka boleh bekerja shift kot mungkin malam Ustaz. Kita kerja malam, siang kena tidur lah. Betul, rehat. Kalau tidak nanti mesin tenggelam tangan masuk dalam itu kan. Jadi kita terpaksa, maka hukum tak ada masalah. Walaupun tak terpaksa, kita rehat, istirahat. Nabi qailullah 20 minit nap. Nap ni maksudnya letak kepala kat sofa saja. Ni kita masuk dalam bilik 2 jam setengah. On aircon, berselimut tu dia kan. Tak apa. Boleh ke tak boleh? Jawapan dia, kalau sekadar untuk menenangkan diri kita, melegakan keletihan kita, maka hukum tak ada masalah. Tetapi bila tidur banyak ni, dia menghilangkan ruang dan peluang kita. Baca Quran kurang, zikir kurang, baca kitab tak ada, ziarah orang pun tak ada, tolong orang pun tak ada. Sedangkan Nabi sebut dalam hadis Tabrani yang hasan li ghairi, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada orang lain, dan sebaik-baik amalan adalah dia menggembirakan orang lain. Maka rugilah kalau asyik tidur bagi salam, tidur bagi salam, tidur bagi salam, tidur. Maka saya katakan jawapan dia, Pak Su boleh tidur sekadar untuk menghilangkan keletihan, lepas tu bangunlah insya-Allah buat ibadah. Masya-Allah. Nabi SAW sedikit tidur, kita sikit-sikit tidur. Bukan cerita walai saya lah Ustaz. Masya-Allah. Nabi sedikit makan, kita sikit-sikit makan Ustaz. Dan berikutnya Ustaz dan juga sidang penonton, kita raikan pemanggil yang berikutnya di talian. Hello, Assalamualaikum. Malaikat tajuk. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian? Saya Salih bin Nusin. Ya. Dari Kota Kinabalu, Sabah. Ya, silakan tuan. Begini soalan dia tuan. Ya. Macam kita yang sudah berpuasa, yang macam yang dari dulu kita tidak pernah puasa lah, yang macam dari kecil. Tapi sekarang kita berpuasa sudah. Dari kalau macam time puasa boleh mandi ke itu? Ya, baik. Itu sajalah soalan saya. Dan Da'i. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Salih kita yang bertanya dari Sabah. Masya-Allah. Sebab penonton setia kita, sedikit perkongsian pada Ustaz. Baik, saya nampak macam ada 2 soalan. Yang pertama, dulu tinggal puasa masa kecil-kecil tu. Jadi sekarang buat apa? Sekarang kita kena usaha untuk qada sedaya mungkin dan kemudian bertaubat atas kesilapan lampau. Yang kedua, dia tanya soalan pasal mandi. Bolehkah mandi? Boleh mandi dengan dikiaskan kepada perbuatan Nabi yang siram kepala dia tu, basahkan kepala dia tu, tak ada masalah apa-apa. Ya, cuma macam kita kata tadilah, benda harus boleh jadi sunnah, benda harus boleh jadi haram juga. Bila kerja dia mandi je. Towel tak buka tu, mandi je lah. Mandi je lah. Berendam je. Yang tu tak boleh. Pasang kita punya tu shower tu, duduk bawah tu. Kerusi duduk gitu. Sampai kecut badan tak? Kan. Nak bagi redup. Tapi alhamdulillah macam Da'i Anas kata tadi, kita okeylah sekarang ni cuaca dia elok. Maka yang
tinggal puasa tadi, usaha untuk qada dan bertaubat. Dalam bab mandi itu tidak menjadi kesalahan. Kalau mandi kita mandi adat macam biasa. Pagi sekali, petang sekali, itu tak ada masalah, tak ada ganggu apa-apa pun. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Dan berikutnya Ustaz, mungkin kita berbicara sedikit tentang sahur. Kadang-kadang ada orang yang dia tak boleh makan sahur, dia banyak bukan ada penyakit dalam badan dan sebagainya. Mungkin sedikit tip ataupun panduan pada Ustaz. InsyaAllah kita akan jawab selepas ni Ustaz. Baik. Kerana kita nak berehat seketika, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, istimewa Ramadan. Kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Amran Yusof untuk topik harus ketika puasa. Banyak yang telah pun disampaikan, dikongsikan dan juga soalan-soalan yang telah pun dikupas oleh yang berbahagia Ustaz. Dan Ustaz, kita nak respon sikit kepada soalan tentang masalah sahur ni. Kadang-kadang dia tak boleh sahur. Dia kata malas nak bangun sahur sebab kalau makan pun asyik muntah dia, angin banyak dalam badan dan sebagainya. Jadi adakah diharuskan dia untuk tidak bangun sahur, Ustaz? Okey, sahur adalah sunnah besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya tujuan sahur itu untuk bagi kita kenyang perut, bukan. Di waktu sahur itu juga bukan sekadar makan, tetapi waktu itu adalah untuk kita bertahajud, untuk kita baca Al-Quran, untuk kita berdoa kerana waktu itu adalah waktu mustajab doa. Right. So, jangan kita tinggalkan sahur sesekali. Jangan kita tukar siapa. Ustaz, saya tak sahur tapi makan pukul 12 lepas tu tidur. Itu bukan sahur tu. Kan ya? Sahur ni ikut sunnah dia adalah lebih kurang 50 ayat Al-Quran dibaca, maka masuk subuh. Itu. Dan seandainya lah kita tak boleh makan, alasan dia tak boleh makan tadi kan, maka Nabi kata walaupun hanya seteguk air. Cukup. Yang tu saja. Dia bukan pasal nak makan tu sahur tu. Sahur tu adalah kita nak mengambil ruang keampunan. Allah Ta'ala turun ke langit dunia dalam hadis riwayat Imam Muslim tu kan, bagi keampunan, bagi perlindungan, bagi segala macam permintaan dan sebagainya. Itu Allah janji. Maka jangan sesekali tinggalkan sahur dan jangan pula melampau sahur. Udah lauk sahur tu udah macam kenduri arwah. Kalau sahur macam kenduri arwah, berbuka kenduri kahwin. Astagfirullah. Itu pun patut juga tu kena. Maksudnya kita tidak boleh tak boleh tinggal terus dan tidak boleh juga melampau dalam sahur. Allahu akbar. Kita betulkan yang biasa dan juga kita biasakan yang betul. Dan berikutnya Ustaz, di talian pada ketika ini pemanggil yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum. Hello, Waalaikumsalam. Ya, Puan Saziatul, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Ya, silakan soalannya. Soalan saya, bagaimana bagi orang yang baru memeluk agama Islam pada ketika siam Ramadan, apakah dia harus menggantikan puasa pada hari dia memeluk agama Islam itu atau dia membayar fidyah saja? Baik. Itu saja soalan saya, Ustaz dan Naim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih soalan yang cukup menarik dari Puan Saziatul Siddiq tentang orang yang mu'allaf yang kembali kepada fitrah Islam. Adakah perlu digantikan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu kita tahu di sini ada perbincangan para ulama lah. Sebab hari itu dia baru memeluk Islam dan dia memeluk Islam pada bulan Ramadan, pada hari mungkin hari ketiga atau hari keempat. Dan ketika dia memeluk Islam tu dia tak ada ilmu apa-apa tentang Islam. Malah hati dia sendiri pun belum cukup kukuh dalam macam-macam hal lah. Maka itu sebahagian ulama kata dia ni tidak diwajibkan untuk mengqadakkan hari tersebut. Yang perlu kita didik adalah didik dia macam kita didik bayi. Betul. Didik bayi tu pun mak bapak selalu salah juga. Selalu salah. Anak dia umur 5 tahun, 6 tahun sampai terbungkuk-bungkuk. Suruh juga. Tapi solat dia tak ditekankan. Puasa disuruh juga. So bagi orang yang bukan Islam, yang memeluk Islam, yang mu'allaf, maka mereka ini seperti bayi yang baru masuk nak mengenal Islam dan sebagainya. Jangan dibebani terhadap mereka, tapi beri jalan mudah, ajar mereka untuk kuat. Didik mereka perlahan-perlahan dan cerita-cerita tentang kemudahan di dalam Islam. InsyaAllah hukumnya dia tak perlu
qada perkara-perkara yang sebenarnya dia belum ada pengetahuan tentang perkara tersebut. Allahu akbar. Dan kita juga perlu bantu dia, beri bimbingan dan juga galakan kepada dia. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan pemanggil yang berikutnya di talian. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Cik Roslan, apa khabar? Ya, baik, alhamdulillah. Ya, silakan. Saya nak tanya Ustaz. Ya. Saya nak tanya, saya ni asma. Saya ada pakai, macam doktor ada bagi inhaler, apa inhaler tu kan? Ya, inhaler, baik. Dalam bulan puasa ni boleh tak saya, misalnya saya kena macam tengah dalam pukul 11 ke, saya macam semput kan? Saya betul gas tu, batal tak puasa saya? Baik. Itu Ustaz Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu soalan cukup menarik tentang inhaler. Mungkin Ustaz boleh ulang sedikit lagi sama jawapan. Perbincangan dia lebih kurang sama, perbincangan dia luas. Cuma dalam perbincangan yang luas itu ada yang menyebut pakai yang lebih kurang macam ni boleh, yang ni tak boleh, yang ni boleh, yang ni tak boleh. Cuma asasnya penggunaan inhaler bagi menyelamatkan nyawa, maka hukumnya boleh. Dan ianya tidak membatalkan disebabkan dia bukan makanan yang turun ke usus. Bayangkan kalau dia memang pengidap asma tegar. Maksudnya asma je sentiasa. Bila pula nak qadanya? Kan? Maka pada asasnya saya mengambil pandangan yang mengatakan bahawa tidak batal. Melainkan jelas makanan masuk dan sebagainya, nutrisi menyebabkan dia kenyang. Yang tu tak boleh lah. Maka inhaler itu ramai ulama yang menyatakan tidak batal puasa, boleh guna. Kandungan inhaler itu juga merupakan gas. Gas sahaja. Dia penguapan. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan memberi panduan kepada pesakit-pesakit asma. Dan berikutnya Ustaz, di Facebook sahabat kita yang bertanya, soalan berikutnya kita raikan. Soalan Facebook pun mungkin kita akan menantikan. Mungkin selepas ni Ustaz, kita insya-Allah menunggu isyarat di Facebook. Cuma sebelum tu Ustaz, kita berbicara tentang keharusan puasa Ustaz. Mungkin ada sedikit tips ataupun panduan-panduan yang mungkin Ustaz nak kongsikan lagi tambahan kepada para penonton kita. Saya lebih suka mengatakan bahawa seandainya manusia itu nak cara dia itu elok, nak dapat betul ikut sunnah Nabi, nak dapat ikhlas kerana Allah Ta'ala, nak dapat nikmat yang telah dijanjikan, maka berpandukanlah dengan apa sahaja yang telah dilakukan oleh Nabi. Nabi SAW ajar kita sahur, maka kita sahur. Macam mana corak Nabi sahur, macam tu kita belajar. Bentuk makanan ni tak ada masalah sebab Nabi bangsa Arab dan kita bangsa Melayu. So itu tak jadi masalah. Nabi didik kita supaya banyak beriktikaf, terutamanya dalam bulan Ramadan, maka kita ikut. Nabi didik kita supaya salat tarawih, kita ikut. Mana yang Nabi suruh tu sebenarnya banyak lagi benda yang kita abaikan, Maka sebab tu hari ni saya suka mengatakan bahawa benda-benda harus ni sebenarnya tak banyak pun, tapi benda sunnah dan petunjuk itu sangat banyak. So kita ikut saja sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan jadi selesai. Insya-Allah. Allahu akbar. Dan mungkin sedikit Ustaz boleh sentuh tentang hak batasan suami isteri ketika bulan Ramadan. Kadang-kadang bila kita takkan nak tengok aja sebab lagipun kadang orang yang ada yang baru berkahwin dan sebagainya. Jadi insya-Allah mungkin kita nak ulas sedikit, tapi kita nak panggil kita nak raikan terlebih dahulu pemanggil di talian pada ketika ini, Norizan Bidin. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz dan Da'i. Ya, silakan soalannya. Okey. Umur saya dah 63 tahun. Baik. Lepas itu, dalam 2-3 bulan ni, dia main period pula. Itu yang saya heran tu. Tapi bukan dia main macam banyak-banyak. Macam 1 waktu, 2 waktu, betul dia kering, tu saya mandi. Lepas itu, dalam 3-4 minggu, ada seminggu, 2 minggu, main lagi macam tu. Ada kita darah penyakit ke, atau boleh saya semayang ke, puasa, boleh ke macam tu. Baik. Itu soalan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih soalan. Ini masalah faktor, mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan keadaan menjadi sedemikian, Ustaz. Kalau kita mengaji dalam fiqh, ada pandangan yang mengatakan putus haid ni pernah dia berlaku pada umur 62, 63, lebih kurang macam tu. Yang putus haid awal ni zaman ni sebab makan pelik-pelik. Orang dulu semua elok. Sehat walafiat, haid dia berterusan, dia jadi sehat, perhubungan suami isteri itu tidak terganggu.
Jadi cuma orang lah orang lah hidup dia tu mungkin banyak kekalutan dan sebagainya. Cuma saya pesan umur 63 kan, umur 63 dan ada masalah macam tu sedangkan dia tu dah putus lama dah, haid dia tu dah putus lama. Apa yang dia perlu buat? Nombor satu, pergi jumpa doktor. Itu cerita paling besar sekali. Nombor satu, pergi cari pakar. Siapa yang faham pasal tu dulu. Cek dengan doktor kenapa. Oh, mungkin gangguan hormon ke atau apa ni darah tu darah istihadah ke dan sebagainya. Itu kena cek dengan doktor. Selepas cek dengan doktor, barulah hukum boleh dijatuhkan atas dia. Sama ada istihadah atau tiba-tiba mai haid sungguh. Kan ya. Ini semua bukan suatu kemusykilan lah. Betul. Bukan satu kemusykilan. Itu normal Ustaz. Itu normal, itu normal. Manusia dia normal manusia ni. Cuma kita nak bagi tahu bahawa cara yang terbaik adalah jangan meletakkan hukum melainkan melalui kajian-kajian tertentu. Pergi jumpa doktor, doktor kata oh makcik macam ni. Lepas tu baru tanya ustaz. Telefon ustaz dekat mana-mana ke, tanyalah ustaz ke macam ni. Masa tu based on daripada kajian doktor, insya-Allah ustaz baru berani sebab dia bukan pakar untuk menentukan satu-satu hukum tersebut. Wallahu a'lam. Dan doktor pun memang akan banyak membantu Ustaz. Yang penting kita bertanya Ustaz, insya-Allah. Sebab tu tanyalah Ustaz. Insya-Allah, tabarakallah. Baik, dan Ustaz berikutnya tentang persoalan hak batasan suami isteri dan juga sedikit Ustaz mohon penjelasan tentang sakit usus besar kemudian terpaksa untuk nak mengeluarkan najis Ustaz, terpaksa memasukkan sesuatu ataupun menjuluk sesuatu untuk mengeluarkan najis. Adakah membatalkan puasa? Dua soalan Ustaz. Batasan suami isteri kita dah tentu dah. Kita baca dalam hadis kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaimun wa yubashiru wa huwa shaimun walakinna amlalakun li arabih. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bercumbu, mencium isterinya ketika puasa, tapi kena ingat baginda adalah orang yang paling kuat menahan nafsunya. Hadis Al-Bukhari Muslim. Jadi bila mana Nabi buat, maka hukumnya kita boleh buat tak? Kita boleh buat. Kita boleh buat. Tetapi hadis tu menyebut bahawa dia paling kuat menahan nafsunya. So kalau kita termasuk orang yang kuat menahan nafsu, kita boleh buat. Mai pula bab hadis Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, "Ya Rasulullah, habislah aku." Kan? Aku ni melakukan perbuatan yang bahaya, aku menciumkan isteriku di siang hari bulan Ramadan. Apakah hukumnya? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita law tamadtu bima'in wa anta sha'im?" Apa pandangan kamu tentang dalam puasa kamu kumur-kumur? Maka Nabi Umar kata boleh. Begitulah perhubungan suami isteri untuk bercumbu rayu dan sebagainya itu tak ada masalah, tapi ada had. Begitu juga satu lagi tentang yang bab tadi itulah. Maksudnya dia memasukkan bekas tu dengan mengeluarkan najis. Dia tidak memasukkan makanan di dalamnya. Kan? Malah itu adalah daripada konsep perubatan. Kalau dia tak pasang yang tu, maka dia akan bertambah sakit kerana najis itu tidak dapat dikeluarkan. Hukum ini tidak batal. Allahu akbar. Alhamdulillah Ustaz. Mudah-mudahan jelas kepada kita. Kita telah kurang lebih 2 jam kita bersiaran dalam Tanya Ustaz Istimewa Ramadan. Mudah-mudahan memberi gambaran kepada kita. Dan Ustaz, sebagai terakhir, kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa. Mudah-mudahan Allah berkati kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin Allah. Allah, Allahu, Allahu, Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami mohon ampuni dosa kami, ya Allah. Dosa ayah dan ibu kami, ya Allah. Dosa pasangan hidup kami yang hidup maupun telah meninggal dunia, ya Allah. Dosa teman-teman dan jiran-jiran kami, ya Allah. Umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia, ya Allah. Ya Allah, jadikan Ramadan ini Ramadan ketentuan kami menghuni syurga-Mu, ya Allah. Amin, ya Allah. Jadikan Ramadan ini Ramadan keampunan bagi kami, ya Allah. Jadikan Ramadan ini kejayaan untuk mendapat redha-Mu, ya Allah. Amin, ya Allah, jadikan Ramadan ini penghadang kami dari api neraka, ya Allah. Amin, ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami dengan Lailatul Qadar-Mu, ya Allah. Amin, ya Allah. Rezekikan kami pertemuan dengan Lailatul Qadar-Mu, ya Allah. Amin, ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.
Jangan mencari yang sempurna. Sempurnakan apa yang ada, tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.